Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan laporan wawancara IGP. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan 4. Kumpulan kami telah menemubual 2 orang guru, iaitu yang pertama adalah guru bidang bahasa Arab, yang kedua adalah guru bukan bidang. Guru bidang bahasa Arab iaitu kami telah mewawancara beliau pada 25 November 2022, yang mana beliau merupakan Puan Bashira binti Omar, merupakan guru bahasa Arab cemerlang di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah, Kangar Perlis, dan beliau merupakan lepasan kursus kesusasteraan bahasa Arab di Jordan. Beliau juga telah mengajar pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5 selama 20 tahun, dan beliau telah memperoleh anugerah guru cemerlang pada tahun 2008 dan 2013 sewaktu mengajar di sekolah tersebut. Seterusnya adalah guru bukan bidang. Guru bukan bidang, kami telah menemu ramah Encik Mohana Ram Murugiah, iaitu pada 24 November 2022. Encik Mohana merupakan guru cemerlang bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Perempuan Metodis Ipoh, Perak, dan beliau merupakan lepasan ijazah sarjana muda dari Universiti Utara Malaysia dan ijazah sarjana dari Universiti Nottingham. Beliau juga telah menerima banyak anugerah, antara anugerah-anugerah perkhidmatan cemerlang 2008 dan 2013, Best English Teacher Award, anugerah Best Teacher Research Award, anugerah Global Teacher Award, anugerah Guru Inspirasi McDonald, anugerah Guru Inovasi Daerah, dan anugerah Kajian Tindakan Daerah, serta banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya. Sekarang saya akan meneruskan kepada persamaan atribut guru bidang dengan guru bukan bidang. Baiklah, kedua-dua guru yang diwawancara ada mengatakan bahawa sebagai seorang guru haruslah menerapkan etika yang profesional dalam profesen perguruan. Yang pertama ialah dari sudut etika pemakaian guru. Guru hendaklah sentiasa berpakaian kemas, memakai tag nama dan tidak mencolok mata serta mengikut garis panduan pemakaian seorang guru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua ialah sudut etika pergaulan dengan pelajar. Seorang guru hendaklah mengetahui batas-batas pergaulan mereka terhadap pelajar, iaitu tidak membuatkan mereka rasa terganggu serta tidak selesa. Perkataan yang digunakan juga hendaklah berlapis dan tidak melampaui batas sebagai seorang guru. Guru yang menunjukkan akhlak dan sikap yang baik di hadapan pelajar akan sentiasa dihormati dan disenangi. Yang ketiga ialah sudut etika dalam pengajaran. Seorang guru hendaklah bertanggungjawab menyediakan rancangan pengajaran harian, iaitu RPH, sebelum memulakan sesi pengajaran mengikut ketetapan pengurusan sekolah. Pentaksiran dalam bilik darjah juga hendaklah dilaksanakan dengan telus dan teliti agar murid dapat dinilai dengan sewajarnya. Seterusnya, kedua-dua guru ini juga bersependapat bahawa sebagai seorang guru hendaklah berinovasi dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana inovasi yang dihasilkan adalah bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran mereka. Inovasi yang telah dihasilkan juga boleh dikongsikan kepada guru-guru yang lain untuk diaplikasikan kepada setiap pelajar. Dan daripada kesan inovasi ini juga akan mendapatkan satu hasil yang baik, dan inovasi juga haruslah dilakukan mengikut perkembangan trend semasa supaya pelajar tidak mudah bosan dengan corak pengajaran yang sama. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih kepada sahabat saya. Sekarang saya akan menyambung mengenai perbezaan atribut guru bidang dengan guru bukan bidang. Menurut Ustazah Bashira, iaitu guru bidang, seorang guru profesional perlu mempunyai sikap pemurah.
Apabila seorang guru mempunyai sikap pemurah kepada pelajar, PDP di dalam kelas akan lebih mudah dan berkesan. Hal ini kerana ia memberi keselesaan dan kesenangan kepada pelajar itu sendiri untuk berinteraksi secara langsung kepada guru. Secara tidak langsung, ia akan merapatkan hubungan di antara guru dan pelajar. Seterusnya, berbeza pula pada guru bukan bidang iaitu Sir Mohana, kesabaran. Sikap sabar itu penting bagi seorang guru profesional, terutama sekali dalam dunia pendidikan. Sikap sabar ini amat penting bagi menghadapi kerenah pelajar, terutama sekali pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Apabila seorang guru mempunyai sikap yang sabar, ia lebih memudahkan seorang guru itu untuk merapatkan hubungan antara pelajar serta pelajar itu sendiri akan dapat berkongsi masalah, terutama sekali dalam pembelajaran di dalam kelas. Secara yang tidak langsung, ia dapat merapatkan hubungan pelajar dan guru di dalam kelas. Ini merupakan hasil perbezaan atribut guru bidang dengan guru bukan bidang daripada kumpulan kami. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan seperjuangan saya. Terima kasih kepada sahabat saya. Sekarang saya akan sambung mengenai guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang. Insan guru profesional bidang harus mengetahui skop tugasan sendiri dan setiap guru haruslah memastikan diri mereka mempunyai atribut IGP yang baik serta memastikan cara penyampaian pengajaran sistematik dan efektif. Kedua-dua guru yang diwawancara merupakan guru bidang bahasa, namun yang membezakan mereka ialah Puan Bashira mengajar bahasa Arab yang merupakan subjek bahasa asing, manakala Encik Mohana mengajar bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua yang diterapkan dalam kalangan seluruh pelajar di Malaysia. Menurut Hama 2008, guru bahasa yang baik harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bahasa dan maklumat yang luas. Berdasarkan dapatan wawancara ini, terdapat persamaan kedua-dua IGP bidang dan bukan bidang yang diwawancara ini. Antaranya, berinovasi dalam pengajaran. Sebagai seorang guru cemerlang inovasi bidang masing-masing, Puan Bashira dan Encik Mohana sentiasa tidak lekang dengan idea inovasi baharu yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menarik minat dan kesungguhan pelajar dalam pengajaran. Mereka amat kreatif dalam mengatur sesi pembelajaran interaktif dalam kelas dengan membuat aktiviti-aktiviti menarik yang membantu penguasaan pelajar dalam subjek bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Misalnya, Puan Bashira menggunakan aplikasi media sosial TikTok dalam pengajaran beliau, memandangkan aplikasi tersebut digunakan secara meluas oleh anak muda. Menurutnya, pelajar berasa amat seronok membuat tugasan yang diberikan menggunakan aplikasi tersebut dan hasil tugasan mereka amat memuaskan. Begitu juga dengan Encik Mohana yang melaksanakan aktiviti superhero bagi mencukil minat pelajar terhadap sesuatu perkara. Aktiviti tersebut berjalan apabila pelajar perlu memilih suatu kuasa unik yang mereka mahukan. Melalui aktiviti tersebut, beliau mampu merangsang pemikiran kreatif dan kritis pelajar terhadap sesuatu perkara dan masalah di samping mengukuhkan lagi penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar. Selain persamaan yang ditonjolkan oleh kedua-dua insan guru profesional ini, perbezaan yang dapat dilihat menurut model IGP ialah dari sudut berpengetahuan. Biarpun kedua-dua guru ini merupakan guru bahasa, namun pengetahuan yang mereka harus dalami adalah berbeza memandangkan tujuan pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggeris adalah berbeza. Bagi Puan Bashira yang merupakan guru bahasa Arab, pengetahuan pendekatan yang digunakan adalah untuk memastikan pelajar memahami dan menguasai bahasa tersebut. Di Malaysia, penggunaan bahasa Arab adalah sebagai bahasa asing di mana rata-rata pelajar tidak menuturkan bahasa Arab sebagai bahasa utama maupun bahasa sampingan dalam kehidupan harian mereka. Jadi, pengetahuan pendekatan pengajaran yang diaplikasikan Puan Bashira ialah menggunakan teknik mengulang. Beliau akan memastikan topik yang dipelajari diulang sehingga pelajar faham dan kuasai. Berbeza pula dengan Encik Mohana yang mengajar bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua di Malaysia. Rata-rata pelajar mempunyai asas dalam bahasa tersebut, namun mungkin penguasaannya lemah
dan dalam kes tertentu, mereka sebenarnya menguasai pertuturan bahasa Inggeris dengan baik, namun tidak berani dan gugup untuk menuturkan di dalam kelas atau di halayak ramai. Oleh itu, pengetahuan yang Encik Mohana tunjukkan ialah bertindak menggunakan pendekatan efektif dengan memberi peluang kepada pelajar sendiri melontarkan idea-idea baharu dengan lebih terbuka. Pedagogi pengajaran yang beliau tekankan ialah pembelajaran kooperatif di mana ia berprinsipkan pengajaran secara berkumpulan yang dapat membantu murid bekerjasama dalam kumpulan masing-masing. Berdasarkan dapatan wawancara yang kami perolehi daripada dua IGP ini, iaitu IGP Bidang Puan Bashirah, manakala IGP Bukan Bidang Encik Mohana, mereka merupakan guru yang berkebolehan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan aplikasinya dalam amalan pendidikan. Bagi Puan Bashirah, beliau menggunakan kaedah nyanyian dalam pengajaran bahasa Arab dalam bahagian Nahu dan Sorof. Malah, nyanyian tersebut telah dimuat naik ke YouTube beliau agar dapat ditonton pada bila-bila masa sahaja. Hal ini demikian supaya para pelajar dapat mudah mengingat bahagian-bahagian tersebut dari segi kaedah dan contoh ayat untuk digunakannya dalam pembelajaran. Manakala Encik Mohana telah menghasilkan satu inovasi yang diberi nama Strangers Oriented Reading. Inovasi ini dicipta khusus untuk membantu para pelajar yang lemah dan kurang mahir dari segi pembacaan dalam bahasa Inggeris. Melalui penciptaan inovasi ini, maka dapat membantu para pelajar yang lemah dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, mereka merupakan guru yang mampu mencipta persekitaran pengajaran pembelajaran, menjadikan skop dan peluang untuk memupuk keseronokan intelektual yang akan mengoptimumkan potensi dan semangat pelajar untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini dibuktikan melalui Puan Bashirah di mana beliau akan menjamu para pelajar yang menghadiri kelas tambahan seperti memberikan roti, biskut dan sebagainya sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Manakala Encik Mohana, beliau menerapkan pengajaran dan pembelajaran yang fun, engaging and meaningful. Setiap pengajaran yang beliau amalkan di dalam kelas akan terciptanya sesuatu yang baharu agar para pelajar akan mengambil bahagian sesuatu di dalam kelas. Bahkan, para pelajar akan memperoleh sesuatu ilmu yang baru terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris. Melalui cara ini, akan dapat meningkatkan semangat para pelajar untuk meneruskan sesi pengajaran bersama guru mereka. Selain itu, kedua guru IGP ini merupakan guru yang mampu meneliti, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai pengajaran berkaitan profesion pendidikan dalam konteks nasional dan global. Hal ini demikian kerana mereka memiliki nilai pengorbanan dalam dunia pendidikan ini, iaitu sanggup melaksanakan kelas tambahan kepada para pelajar yang lemah agar dapat meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran. Bukan itu sahaja, mereka juga mempunyai nilai kasih sayang kerana apabila telah memarahi pelajar disebabkan beberapa masalah yang telah para pelajar lakukan, mereka tetap memohon maaf kepada pelajar-pelajar tersebut. Hal ini supaya mereka dapat menghormati guru-guru mereka apabila telah tamat persekolahan dan akan mengenang jasa yang telah mereka lakukan. Perbezaan yang dimiliki oleh kedua-dua IGP berdasarkan model IGP UPSI adalah guru yang menjadi pemimpin dalam pendidikan dengan sikap dan kemampuan untuk memberikan idea, inovasi dan menguruskan perubahan melalui amalan berasaskan bukti. Hal ini demikian kerana Encik Mohana mampu membawa setengah pelajarnya dalam beberapa pertandingan bahasa Inggeris seperti bahas bahasa Inggeris, storytelling dan sebagainya sehingga ke peringkat kebangsaan. Bahkan, beliau pernah membawa pelajarnya hingga ke peringkat antarabangsa iaitu dalam pertandingan Storytelling Competition Asian English Olympic. Melalui pemimpinan beliau ini, ramai para pelajar yang berjaya dalam bidang bahasa Inggeris sehingga mampu mengharumkan nama sendiri, sekolah dan juga negara. Kegiatan kepimpinan yang Encik Mohana tunjukkan ini lebih jelas berbanding Puan Bashirah kerana Encik Mohana lebih banyak menghasilkan inovasi dalam dunia pendidikan dan telah banyak menerima anugerah sepanjang berkhidmat dalam profesion perguruan.
Setelah mewawancara 2 orang guru, kami telah mendapat pelbagai input dan nasihat yang sangat menarik berkenaan bidang perguruan daripada kedua-dua orang guru cemerlang tersebut. Kedua-dua guru cemerlang tersebut iaitu Encik Mohana dan Puan Bashira, mereka mempunyai persamaan dan perbezaan yang sangat ketara dan dapat dilihat daripada aspek atribut yang pelbagai. Mereka juga masing-masing mempunyai kelebihan yang tersendiri berasaskan pengalaman yang telah mereka hadapi sebelum ini. Kami juga dapati keprihatinan mereka terhadap masalah yang dihadapi oleh pelajar. Mereka membantu semampunya. Di samping mereka membantu pelajar, mereka dapat menjadi guru yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Akhir sekali, kami dapat rumuskan adalah matlamat sebagai insan guru profesional adalah sama, iaitu ingin mendidik anak bangsa supaya menjadi generasi yang berguna kepada keluarga, masyarakat, agama dan negara. Sekian, terima kasih.